Kerajaan negeri berusaha memperkasakan jaringan ekonomi digital di bandar dan luar bandar Sabah selaras dengan revolusi industri 4.0. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata peralihan kepada revolusi berkenaan yang mengubah sebahagian besar lanskap pasaran buruh di serata dunia, termasuklah di negeri Sabah. Katanya adaptasi kepada peralihan teknologi dijangka akan lebih cepat berlaku pasca COVID-19 dengan permintaan pekerjaan berfokuskan tenaga buruh dijangka menurun pada masa hadapan berikutan peningkatan permintaan untuk pekerjaan yang menjurus kepada penggunaan teknologi dan kemahiran baru. Beliau berkata demikian pada Majlis Convocation University Malaysia Sabah UMS ke-22 bagi graduan yang tamat pengajian pada tahun 2020 di Dewan Chancellor UMS. Hari ini, Haji yang juga Pro Chancellor UMS berkata, menerusi perubahan berkenaan, kerajaan Sabah kini dalam usaha memperkasakan jaringan ekonomi digital di bandar dan di luar bandar dengan pelaksanaan kerangka strategi serta pelan tindakan telah dirancang dan dilaksanakan. Katanya UMS sudah diberi kepercayaan oleh kerajaan Sabah untuk menjadi penyelaras pusat kecemerlangan Sabah yang bertindak sebagai penggerak utama untuk membolehkan aktiviti pembangunan pendidikan dan teknologi dilaksanakan secara holistik bagi menyokong sektor ekonomi digital. Haji berkata sejajar dengan pelan pembangunan 2021-2025 Sabah Maju Jaya, UMS telah pun membekalkan graduan dengan kemahiran dan nilai-nilai murni yang hebat sebagai bekalan menghadapi realiti pekerjaan dan persekitaran masyarakat kreatif masa kini. Kita tengah menganalisis, meneliti calon-calon yang berpotensi di mana-mana kerusi yang kita nak tandingi. Itu maklum balas Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal berhubung calon yang akan dikemukakan dalam pilihan raya umum ke-15 di Semenanjung. Beliau berkata perkara itu belum lagi diputuskan, sebaliknya akan dibawa ke peringkat majlis tertinggi dan biro politik untuk dibincangkan. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada Warisan sudah mengenal pasti calon yang akan dikemukakan pada PRU 15 untuk kerusi di Semenanjung. Jelasnya lagi Warisan perlu bergerak ke hadapan dalam usaha memberikan pilihan kepada rakyat di negara ini dalam PRU akan datang. Manakala program Homework yang dilaksanakan kerajaan bagi merakyatkan perkhidmatan di negeri ini telah berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata pelaksanaan program itu melibatkan banyak agensi dan jabatan berkaitan dalam memastikan golongan sasar terus disantuni. Syahelmi berkata demikian selepas meninjau perkampungan Kampung Kota Ayangan, Kampung Tohan Baru dan Kampung Antolop Keningau hari ini. Katanya lagi tinjauan itu bertujuan bagi memastikan mekanisme penyampaian program berjalan lancar. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menumpaskan aktiviti penyelewengan minyak diesel bersubsidi dalam serbuan di sebuah stesen minyak di daerah Tawau semalam. Dalam serbuan pada jam 7.50 itu, seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30 tahun ditahan hasil risikan sejak seminggu lalu ke atas stesen minyak di daerah ini. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDNSCP Tawau Sam Aminuddin berkata risikan berkaitan aktiviti penyelewengan minyak diesel di stor penyimpanan dan stesen minyak sekitar daerah ini telah dilakukan selama seminggu. Katanya ketika serbuan pasukan penguatkuasa mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan di stesen minyak berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati seorang lelaki tempatan sedang mengisi minyak diesel di dalam tangki yang diubah suai di belakang lori berkenaan. Lelaki terbabit gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran daripada pengawal bekalan bagi membeli barang kawalan minyak diesel itu. KPDNSCP merampas sejumlah 800 liter diesel, tangki minyak diubah suai dan lori yang digunakan suspek. Tambahnya lagi turut disita beberapa dokumen daripada stesen minyak berkenaan untuk siasatan lanjut dan jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM15,720. Seterusnya, Majlis Convocation University Malaysia Sabah ke-22 akan menjadi kenangan terindah buat bapa dan anak perempuannya apabila kedua-dua mereka hadir menerima scroll ijazah masing-masing. Graduan Dr. Falsafah Muhammad Nazmil Rumpau Abdullah 55 tahun berkata kejayaan bersama itu bukanlah perkara yang dirancang, namun katanya mereka sekeluarga teruja sebaik dimaklumkan mereka bakal bergraduasi pada majlis yang sama. Muhammad Nazmil berkata dia yang bekerja sebagai timbalan pegawai pendidikan
Pilihan Daerah Tenom terpaksa membahagikan masa untuk belajar dan bekerja. Namun katanya dedikasi dalam meneruskan cabaran pengajian itu adalah bagi memberikan inspirasi kepada orang sekeliling terutamanya keluarga, dan anak murid menambahkan lagi semangatnya untuk menghabiskan pengajian selama 7 tahun berkenaan. Sementara itu anaknya Syafira Muhammad Nazmil berkata antara cabaran dirinya adalah terpaksa menempuh pengajian sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Katanya dia terpaksa mengambil lebih masa belajar di rumah dan itu juga memberinya peluang untuk merujuk atau bertanya sebarang persoalan kepada bapaknya. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.